satu, kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmat dan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pedarat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang sudi menonton Forum Kebolehpasaran Pelajar Seni Persembahan Ada Kerja ke Tak? Lintas langsung daripada Dewan Resital Pancasakti Pusat Kebudayaan. Baiklah hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, dipersilakan saudara Faris untuk bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan Forum Kebolehpasaran Pelajar Seni Persembahan. Ya Allah ya Muzil Rahmah wa ya Fatihal Barakah. Engkau berkatilah program ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi universiti kami, Ya Allah. Ya Allah ya Zal Jalal wal Ikram. Kami mohon kekuatan dan hadrat-Mu supaya kami yang hadir pada pagi ini dapat melaksanakan segala kebajikan dan tanggungjawab kami. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kenakanlah kepada kami kejayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan keindahan, diri kami dengan kesihatan berpanjangan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita bersama-sama menyaksikan video lakonan perkenalan forum dan seterusnya saya serahkan kepada moderator anda TS Muhammad Hafiz Askia. A whole new world, a dazzling place I never knew. Hatiku rindu orang jauh tak Ya Allah, Sofia, kenapa ni? Tak ada apa lah ibu. Sofia okey je. Tadi Sofia nak ambil kotak ni. Lepas tu kotak aku belajar seni persembahan. Nak kerja apa je nanti? Aku boleh jadi apa?
praktikal dan satu lagi teori. Yang praktikal itu adalah improvisasi. Bagaimana pelajar-pelajar ini memberikan satu idea secara spontan dari segi tools yang ada dalam badan mereka. Tools itu antaranya adalah tutur kata, expression, movement, body language dan sebagainya. Manakala kelas-kelas teori itu antaranya ialah academic writing untuk diploma, text interpretation itu text interpretasi, script analysis basic. Bagaimana text analysis dan text interpretation ini mengajar para pelajar untuk menganalisis sesuatu skrip dan memberi nafas baru dalam bentuk scenografi atau dalam bentuk acting atau dalam bentuk design. Saya nak ucapkan thank you so much. Tahun ini merupakan 10 tahun saya, 1 dekad Kashfi Zulkifli. Saya telah berjanji pada tahun yang ke-10 apabila saya mencapai 1 dekad ini to give back to everyone yang sedikit sebanyak menyumbang dalam hidup saya. Saya mahu berikan pada anda ialah rasa. Rasa ini saya simpan, saya rasa dah jauh lama, dan sedekat ini tidak mudah untuk saya telan. To all of you, you guys yang datang, kamu sangat dekat dalam hati saya. Semua orang dah tahu. Dan inilah perjuangan Kashfi. Fashion ni kalau kita tengok mesti ada karakter, betul, mesti ada emosi, betul, mesti ada perwatakan. Itu semua dalam dunia teater. Itu uniknya Kash. Saya harapkan dia terus mencapai bintang ataupun mencapai ultimate dream dia tu. Bantu lebih ramai lagi designer-designer. Datang dari saya, bukan datang dari jiwa saya, bukan datang dari semangat saya. Datang dari mereka yang mahukan sesuatu yang lebih bermakna, dan saya cuba zahirkan itu. Tidak ada erti 10 tahun itu tanpa tulang belakang ini, dan saya sengaja satukan keluarga dan saya punya tim untuk anda semua fahami kami bahawasanya kami tidak sahaja mencipta art, tapi kami mencipta jiwa. Okey, beri tepukan kepada 3 panel kita dengan video mereka yang hebat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersama dengan panel-panel kita yang memang tak asing lagi dalam seni persembahan, dan mereka telah membina kerjaya masing-masing, dan kali ini kita tampilkan mereka, kita kumpulkan mereka untuk kita forumkan sesuatu ideas yang mungkin memberikan impact dan manfaat kepada semua, terutamanya mereka dalam bidang yang menceburi dalam bidang seni persembahan. Kerana sebelum ini perspektif
perspektif masyarakat mengatakan bahawa seni persembahan itu hanyalah sekadar hiburan yang tidak memberikan apa-apa pulangan ataupun impact. Jadi isu ini yang kita nak cuba kita bincangkan dengan pakar-pakar kita yang berada di sini. Sebelum itu saya nak kenalkan sikit. Tadi kita dah tengok dia punya video montage, tapi elok rasanya kalau kita perkenalkan sedikit secara ringkas. Di sebelah saya Puan Umi Kalsom, seorang aktor, pengarah, dramaturg. Nanti boleh explain sikit apa maksud dramaturg tu. Dan juga dia adalah saya rasa dia adalah seorang seniman yang sebenarnya kita perlu tahulah. Kita perlu tahu, kita perlu hargai. Dan di sebelah sana, wow, kita lihat rasanya kalau kita lihat dia saja, kita dah tahu dah profession dia. Itu Encik Kashfi. Encik Kashfi merupakan seorang former pelajar seni persembahan. Dan sekarang ini beliau berada dalam bidang yang saya rasa sangat interesting untuk kita bincangkan, satu peralihan di antara bidang tersebut. Sebab tu kita panggil beliau untuk berada di sini untuk mengolah cara, gaya pemikiran kita terhadap seni persembahan. Dan di sebelah sana tu nampak dia tunduk humble, handsome orangnya. Tadi kita nampak semua video ada dia. Semua video ada muka dia. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen dia terhadap semua bidang ataupun dalam performing arts atau seni persembahan. Encik Hamzah Tahir. Encik Hamzah Tahir ni, kalau anda ingin tahu bahawa dia adalah antara Malaysian yang pertama buat scenografi. Beri tepukan gemuruh kepada Encik Hamzah Tahir. Saya harap anda semua yang di luar sana menonton video ini mengenali inilah insannya yang membawa scenografi ke Malaysia. Ini dah orangnya, dan kita sangat bertuah kerana mendapat beliau sudi bersama-sama dengan kita pada hari yang bersejarah atau bertuah ini. Okey, sebelum tu, para hadirin dan tetamu yang saya hormati sekalian, saya rasa kita patutnya lah memberikan sedikit kita bacakan sedikit Al-Fatihah untuk sahabat kita yang telah pergi. Memang sahabat karib kita. So kita sedakan, mudah-mudahan dengan bacaan kita ini mendapat manfaat ataupun kerahmatan untuk beliau, iaitu Allahyarham Mazlan bin Tahir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Okey. Kita nak mulakan satu soalan. Kita dah boleh kita dah boleh mula. Kita mulakan satu soalan-soalan yang general lah. Soalan yang general yang mana sebenarnya soalan ni pun dia perspektif dia orang pun lain sebenarnya. Seni persembahan dengan kerjaya. Ramai pelajar memohon untuk belajar seni persembahan. Dari perspektif panel, apakah komponen yang boleh meningkatkan value mereka agar mereka diterima dalam kerjaya di luar sana? Apakah komponen yang kuat dalam performing arts atau seni persembahan yang ada, yang panel rasa boleh memberikan impact kepada dan berbeza lah, maknanya dia berbeza, dia jadi berbeza impact dia dengan pelajar-pelajar dalam bidang lain. Kita mulakan dengan Puan Umi dulu, cuba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadrat ilahi, dengan limpah dan kurnianya dapat kita berjumpa pada pagi yang berbahagia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saya rasa bila kita tengok video, perspektif kita akan jadi begini.
saya melihat perspektif saya, diri saya sendiri. Saya melihat diri saya, tengok video pun dah nampak macam cikgu tau. Macam nampak diri saya ni macam seorang pendidik. Kebetulan video itu yang depan sekali itu adalah kerja projek anak saya, Meskom Lendu ya. Jadi dia ambil saya sebagai dia punya dokumentasi. Jadi saya melihat perspektif begini. Kita ni student seni persembahan kan, tidak boleh lari kalau kita dalam dunia akademia, sebab kita datang daripada dunia akademia. Mereka harus ada dua hybrid lah, dua komponen yang sangat besar, iaitu praktikal dan juga intelektual. Kan, kalau kita melihat dalam taksonomi Bloom, itu saya rasa saya punya niche kot ya. Dalam taksonomi Bloom kan, kalau kita punya peningkatan kognitif kita itu adalah intelektual. Lepas tu kita ada afektif, kita punya perasaan dan juga kita psikomotor. Psikomotor tu skill. Kalau seorang designer, seorang aktor ataupun seorang guru pun, dia kena ada tiga ni, kena balance. Iaitu kognitif tu secara daya intelektual, afektif tu rasa. Orang seni ni kena ada rasa, betul kan? Rasa dia kena besar ya. Rasa dia kena flexible, anjal, ataupun dia kena ada satu pattern yang dipanggil tabula rasa. Bila sampai ke tabula rasa, dia boleh pergi ke mana-mana, dilemparkan ke laut menjadi pulau, dilemparkan ke tanah besar dia akan jadi KLCC ya, bangunan besar dan berguna. Lagi satu psikomotor, skill tu penting. Kadang-kadang skill ni dia belajar di universiti, lebih-lebih lagi kita nak buat promosi lah ya. Kita punya promosi lama kita ni fakulti kreatif, fakulti filem, sekarang ni dah pergi kepada seni persembahan. Sebenarnya kita back to dia punya roots balik. Root dulu kita seni persembahan. Jadi bila mereka berada dalam dunia ini, jadi dunia ini adalah satu dunia yang mereka kena conquer hal-hal tersebut. Bila diorang dah conquer dua hybrid ni, praktikal dan juga teori, mereka akan keluar menjadi pelbagai. Saya tak nak pergi jauh. Di sebelah kita ni, kita tengok itulah yang kita akan lahirkan. Jadi saya berhenti di sini dulu. Maksudnya orang seni persembahan kena ada kognitif, dia kena ada afektif, rasa dia, dan dia kena ada psikomotor, skill dia. So datanglah belajar. Okey, Assalamualaikum. Buat sementara waktu. Okey, saya tertarik dengan rasa tu tabula rasa tu So jadi saya nak tujukan kepada persoalan ini kepada Cik Kashfi berkenaan dengan rasa. Apakah yang menyebabkan, adakah rasa itu menyebabkan Cik Kashfi melihat perspektif yang berbeza dan sehingga membuat satu keputusan yang saya rasa unik, keluar daripada dilihat seperti keluar tapi sebenarnya dia masih lagi berada dalam lingkungan tersebut kan. So boleh tak Cik Kashfi ulaskan berkenaan dengan itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya merupakan bekas pelajar seni persembahan di mana saya belajar selama 6 tahun. 6 tahun saya belajar, apa yang saya dapat adalah betul rasa itu. Apabila kita belajar dan kita mengetahui rasa itu, sebenarnya saya pada dulu masa saya belajar, saya terfikir apa kerjaya saya, apa yang saya akan, apa masa depan saya. Selalunya mentaliti yang saya nampak setengah golongan masyarakat, dia kata kalau belajar seni persembahan ni dia akan jadi pelakon. Kalau anda tidak mempunyai rupa, orang kata wajah, mungkin gagal. Kalau anda tidak mempunyai suara yang baik, anda mungkin juga gagal. Tapi bagi saya masa saya belajar elemen-elemen ini saya ada. Cuma saya lebih kepada pemikiran itu. Masa saya belajar dulu, saya berfikir bagaimana untuk mengindahkan, orang kata mengindahkan seni persembahan itu sendiri. Apa yang kita mahu beri pada mereka. Masa dahulu saya belajar, saya tengok kebanyakan daripada mereka tahu perform, tapi mereka tak tahu apa tu personality dan karakteristik. Jadi saya dulu memang daripada kecil sehinggalah saya melangkah ke universiti, perkara pertama yang saya bawa adalah penampilan saya, karakter saya sendiri. Jadi apabila kita build karakter, because I believe a good character can create very good charismatic. Jadi saya percaya dengan apa yang saya bawa itu, satu hari saya akan diingati.
Jadi menjadi seseorang yang luar biasa, kita kena ada satu karakter yang sangat kuat. Dan aura yang kita bawa itu dia tidak akan terhasil dalam satu hari. Jadi rasa itu yang saya ada, saya lahirkan dan saya zahirkan kerana saya tahu bergerak sebagai pereka. Sekarang saya dilabelkan sebagai pereka. Pereka ini adalah satu perkara yang tidak mudah kerana kita mereka sesuatu perkara itu mereka cipta personality, dia sebenarnya kita menzahirkan karakter karismatik seseorang individu itu. Jadi di dalam fashion sebenarnya apabila kita kata, saya banyak menerima soalan seperti seni persembahan dan fashion, you buat, orang kata mungkin tersasar. Sebenarnya saya tidak melihat benda itu sebagai tersasar. Perkara pertama yang kalau kita lihat seorang manusia apabila kita berjumpa dengan seseorang, perkara pertama ialah penampilan. Penampilan akan menzahirkan apa watak dia, apa karakter dia, apa yang dia bawa. Jadi dari situ yang saya bawa. Perjuangan saya dalam seni persembahan daripada dulu sehingga kini, yang saya mahu ialah sebab saya faham memiliki, orang kata mencipta mereka pakaian akan membentuk satu karakter. Apabila kita dapat membentuk satu karakter itu, kita dapat menutup apa saja rasa yang kita lalui. Kesedihan, kita punya keperitan hidup, obstacles yang kita lalui melalui first appearance kita. Jadi ilmu-ilmu ini sebenarnya kita tidak kata akan lari ataupun dia tidak akan sing sebenarnya. Dan saya rasa untuk poin yang ini sebenarnya karakteristik itu, saya melihat benda itu sebagai perkara yang pertama, karakteristik. Untuk mencipta sesuatu yang luar biasa, anda ingin menjadi seseorang yang luar biasa, karakteristik itu, karakter anda perlu tebal, perlu kuat, perlu ukuh dan perlu menjadi lebih lain daripada orang lain supaya anda diingati dan orang kata lebih bersinar. Itu yang lebih baik. Okey, itu adalah perspektif yang kita lihat padat, penuh dengan inspiration. Okey, saya nak tujukan kepada Encik Hamzah dan mungkin ia berkenaan dengan scenografi. Berkenaan dengan pelajar-pelajar seni persembahan. Dari aspek bakat dan nilai, bagaimana pelajar ini boleh diangkat dan memahami kepentingan dalam scenografi itu dan menjadikan satu, kita panggil, perspektif yang lebih jelas oleh masyarakat, oleh ibu bapa di luar sana bahawa bidang scenografi ini memberikan satu sinar yang lebih ceria, lebih meriah sebenarnya dalam kerjaya. Boleh jelaskan? Terima kasih Encik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan ini dan saya terus kepada scenografi. Macam saudara Kash kata, penampilan yang awal orang tengok adalah the appearance. Itu komunikasi yang pertama yang dilihat. Sama juga dalam soal seni persembahan, konteks performance. Kalau kita masuk ke panggung, apa yang kita tengok? The visual aspek itu. Pentas yang kosong pun adalah satu nilai scenografi. Ini kan kalau ada persembahan, kalau kita tadi masuk ke panggung ini sudah ada 4 kerusi di sini, sudah ada backdrop. Ini semua adalah susunan dan composition dengan warnanya, dengan ada lampunya. Itu knowledge apa? Dan orang tidak sedar, itulah dia scenografi. Dan kami sendiri yang datang kemari macam Cik Hafiz dengan taksnya, dengan saudara Kash nak menunjuk sangat dia adalah fashion designer. Dan saya nak tengok, saya penjawat awam yang memakai baju batik pada hari Khamis. Puan Umi memberi contemporary look untuk lebih ceria pada pagi ini. Ini adalah unsur-unsur scenografi di mana pemilihan warna, composition ini bermula daripada rumah. Dan juga bila kita masuk ke seni persembahan, scenographers harus memberi impact kepada penonton bahawa I will bring you somewhere. Sebab dunia pementasan itu adalah dunia yang dicipta di atas pentas.
Di mana dunia itu mungkin reflection kepada dunia luar, dunia reality, tetapi sebenarnya di-create di atas pentas untuk audience mengikuti. Rumah siapa ni Kenapa rumah ni buruk? Kenapa rumah ni kaya? Oh, ini rumah kuda. Ini rumah dara. Macam mana kita nak membezakan itu? Jadi elemen-elemen itu memang bermula je kepada kami dari department scenografi. Dengan set designer, costume designer, keluar pula pelakon-pelakon dengan karakter, dengan rasanya. Ini semua visual, aspek ini harus diberi kepada audience, di mana audience membaca visual itu sebelum kata-kata keluar daripada pelakon. Aku orang yang miskin. Dia kata, dialog. Tapi bajunya macam tak miskin je dia ni. Dia tak boleh lah pakai baju macam cash. Tak boleh. Salah. Kan? Jadi ini kepentingannya, ini adalah ilmunya. Semua tu macam di sini dulu, kalau berbalik kepada seni persembahan, saya memang nak jadi pelakon. Dulu berbezanya, saya rasa dalam konteks mengambil jurusan dulu dengan sekarang. Dulu memang rata-rata pelajar-pelajar yang mengambil seni persembahan memang dia nak jadi pelakon ke, dia nak jadi penari ke, dia nak jadi pengarah ke, memang dia menjurus terus kepada itu. Sekarang ni mungkin mereka terjebak. Alamak, aku nak engineer tapi aku dapat yang ke-6, pilihan ke-6 seni persembahan yang tiba-tiba je dia letak ni lah, mesti aku tak dapat, tapi dia dapat. So dia masuk mencampur itu. So saya katakan kepada pelajar-pelajar yang terjebak ini, kata kalau first semester you tengok dulu you boleh ke tidak untuk dalam world ini. Tapi kalau you rasa macam tak boleh, you better go. Maksud go, jangan buang masa. Jangan buang masa itu. Tetapi kalau you rasa macam yes, ada 50% yang memberi jalan kepada aku ini, why not you just teruskan? Kerana apa? Ilmu yang seni persembahan ini boleh dilakukan dengan bentuk-bentuk yang lain, perspektif yang lain. Begitu. Sama juga dengan scenografi. Saya dulu tak jadi pelakon, saya masuk ke Universiti Sains Malaysia. I want to be an actor. Tapi bila saya belajar dekat situ, ada lighting, ada kostum, ada space. Kenapa pentas tak macam sekolah aku punya pentas? Dia ada empty space, dia ada arena, dia ada amphitheater. Banyaknya ilmu tu banyak. So, masa itu saya melihat, saya dah buat saya buat ada cabang yang lain. Kan? Ada cabang. Jadi ilmu tu memang besar, dalam semua ni besar. Jadi bila kita dapat, kadang-kadang kita walaupun major dalam acting, tapi kita terlibat dalam pengurusan production, backstage, stage manager, stage crew. Saya pernah jadi kostum tukang gosok, tetapi kalau saya tak gosok kostum tu, baju tak jadi pakai baju orang nak pakai tu. So how important every single people in the production is very important. Walaupun kau runner je, membawa lembing daripada stage left ke stage right. Kalau lembing tu tak ada dekat stage right, pengawal yang nak bawa masuk, yang bersalin baju, tak bawa apa? Maksudnya. So very very important. Saya tambah sikit je. Yes, Dari segi sudut scenografi, kalau macam saya lihat kalau pada pelajar-pelajar yang rasa macam masuk seni persembahan, belajar berlakon, menari dengan vokalnya, dengan ni, kita nak jadi apa? Okey. Dia orang akan fikir kita mungkin akan jadi artis. Tidak. Lihatlah diri saya. Saya tidak menjadi artis. Tapi saya consider diri saya as a public figure. Sebenarnya dalam seni persembahan ini, scenografi tadi, sino tadi yang kita belajar daripada awal, saya telah melihat cabang itu. Semasa saya belajar dahulu, saya banyak terlibat dengan pengurusan pentas di belakang. Kostum, saya bergerak sebagai student pada dahulu. Saya tahu saya ada elemen lakonan dan sebagainya, saya boleh buat. Tetapi apa yang saya lihat diri saya juga berminat untuk membantu mereka menzahirkan keterampilan itu dengan lebih baik. Jadi saya mengkaji watak ini pakaiannya apa yang perlu dilihat, warna dan sebagainya. Dari situ kita memperlihatkan kualiti orang yang memakai itu. Jadi watak itu akan lebih nampak solid. Itu sebenarnya. Tanpa mereka yang bergerak di belakang, tidak akan ada keindahan di hadapan. Maka scenografi itu yang dicipta di bahagian belakang, dan setiap orang yang terlibat sebenarnya penting. Pelajar-pelajar sebenarnya tidak harus terfikir di mana peluang ini
akan dizahirkan pada bahagian hadapan saja. Kita ada banyak cabang-cabang lain yang you guys tidak tahu sebenarnya. Ya, betul. Okey. Ini isu yang common, yang biasa. Dulu terjadi pada saya juga. Saya ambil jurusan music, vokal. Bila kita nak mula untuk pergi ke universiti tu kan, seorang kampung perspektif kampung cakap dia cakap takkan belajar nyanyi pun nak masuk universiti kan, nanti nak keluar, kalau keluar tu nak kena nyanyi dekat kelab malam ke. Ada perspektif tu. So jadi bagaimana caranya kita nak menyemai atau menjanakan satu perspektif yang sihat terhadap pengajian atau bidang seni persembahan ini di kalangan masyarakat. Sebab kita tak ada pengajian muzik atau seni persembahan di peringkat sekolah. Kita tak ada, kita tak pupuk di situ. Elemen-elemen tu kita tak bawa daripada pihak sekolah lagi sebagai elemen yang berguna untuk menaikkan nilai kita. So jadi bagaimana kita nak beritahu kat dia orang ni? Ini yang kadang-kala menjadi satu ikatan kepada kongkongan kepada pelajar-pelajar ni nak meneruskan mengambil bidang seni persembahan. So bagaimana caranya? Saya jawab boleh? Boleh. Okey. Dulu masa saya belajar, ini perkara yang betul-betul berlaku pada kehidupan saya, di mana cikgu-cikgu pun tahu. Masa saya belajar dahulu, saya memang masa dalam seni persembahan, I did remember ayah saya cakap macam ni, kau belajar seni persembahan ni kau nak jadi apa? Artis. Saya cakap, tak. Dia kata, apa yang saya belajar, it won't give food on the table. Dia cakap pada saya, because dia adalah doktor. Pada masa tu saya receive benda tu, saya rasa macam it's very sharp. Dan masa depan saya tidak dilihat lagi oleh beliau, tapi kata-kata itu telah dilemparkan kepada saya, sedangkan masa depan itu tidak dizahirkan secara visual lagi. Tapi saya percaya sebenarnya itu adalah pemikiran. Maknanya kalau ayah saya memiliki pemikiran begitu, maka keseluruhan masyarakat, kita boleh kata 99% memiliki pemikiran yang sama. Tetapi apa yang saya buat ialah, saya ingin menukar pemikiran itu, di mana performing art ini tidak akan memiskinkan saya. Kerana cabang yang bila saya belajar, saya nampak cabang itu, saya percaya bahawa cabang ini akan membawa saya kepada tempat yang lebih tinggi sekiranya saya datang dengan rasa dan datang dengan orang kata pendirian itu. Jadi apa pendirian itu yang ingin mengubah pemikiran tadi, maka kita punya rasa itu berkobar-kobar. Ingin membuktikan bahawa ini adalah pekerjaan. Orang kata seni persembahan ni tak mulia kerjanya. Kau menari saja. Geram rasa nak boleh cakap benda ni. Orang cakap kalau seni persembahan, kau menari. Kalau tak ada menari, tak ada job. Lepas tu kau miskin. Saya hari ni, adik-adik, saya bekerja sebagai orang kata mereka. Kita mereka, dan saya tidak membogilkan sesiapa. Saya masih ada lagi pendapatan dengan alhamdulillah 10 tahun dalam industri. Saya rasa dengan ilmu seni persembahan itu telah menzahirkan siapa saya hari ini, Kashfi Zulkifli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nanti kita teruskan lagi. So, kita nak bagi sedikit Encik Kashfi ni, dia pernah mereka design untuk baju selebriti. Yang paling top sekali siapa tu? Okay. Saya pernah buat baju untuk Cik Ta, Rosita Cik Wan. Dalam industri tahun yang pertama saya bergerak sebagai pereka, saya pernah buat baju untuk Awal Asyari, Lisa Surihani, Datuk Siti Nurhaliza. Saya pernah bekerjasama juga dengan beberapa artis lain lagi. Bagi saya sebenarnya mereka itu sebenarnya dia datang bukan kerana kita suka, bukan seronok-seronok buat. Kita nak, sebab saya seorang yang mementingkan orang kata keterampilan itu lebih baik. Itulah. Jadi daripada awal sehingga hari ini, itulah artis yang saya buat.
dan masih melangkah lagi jalan insya-Allah, dan doakanlah perjalanan saya. Okey, bukan calang-calang Siti Datin Sri, Siti Nurhaliza juga adalah salah seorang yang menerima rekaan daripada Encik Kashfi. Bagaimana pandangan Puan Umi berkenaan dengan isu tadi? Ya, perspektif keluarga yang melihat buruk sangat seni persembahan ni kan? Cakap menari macam tu kan? Buruk sangat, rasa macam kecewa gitu kan? Okey, silakan. On ke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebenarnya saya rasa Kashfi ni dia punya itu adalah outer. Kan outer dia melihat orang environment sekeliling dia, relationship dengan ayahnya. Saya melihat sebenarnya saya punya inferiority complex. Saya tengok inner. Saya punya inner. Masa zaman itu saya masuk belajar di USM, saya pun 6 tahun belajar seni persembahan. 6 tahun macam Kashfi. Masa saya di USM kan, saya punya inferiority complex saya, bila orang tanya, Umi kau major apa? Kita di USM kita ada major dengan minor. Saya punya major ialah teater, saya punya minor ialah sastra Melayu. Jadi kalau perspektif secara skeptical stereotype, budak sastra Melayu ni adalah budak yang nerd, yang bagus, yang baik tau. Saya ada sekiranya saya ini separuh-separuh. Satu social, 50% social, dan 50% tu budak yang sangat nerd tau. Yang memang patuh dan sangat skema, disiplin. Saya jadi inferiority complex, saya selalu tak mengaku, saya selalu diam-diam, tapi mereka tahu sebab dia orang pergi panggung, dia tengok saya yang berlakon di atas tu, saya jadi Salina lah, saya jadi cerita absurd lah, cerita segala macam lah, saya jadi dalam cerita Antupala lah, apalah happening theatre semua saya ada, tapi saya tak nak berkata sebab saya tak yakin dengan diri saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah yang di luar sana, saya sekarang dah menjadi ibu kepada 4 orang anak saya pun semuanya walau anak saya pun masuk dalam industri filem, yang kedua, yang pertama dia pun dalam meskom, anak saya yang keempat, anak saya yang ketiga sebenarnya dia nak ambil teater. Tapi saya tak benarkan, bukan saya tak percaya pada dia, sebab ibu bapanya ada di dalam fakulti yang sama. Sekarang dia ada di Melaka. Saya rasa dia melihat saya, dia merasakan ini adalah satu kerja yang mulia. Dia sekarang dia jadi presiden drama, walaupun dia tak masuk teater, dia presiden drama, dia pun buat kerja drama, dia buat kerja industri, walaupun dia ambil meskom. Apabila kita tak kenal maka tak cinta tau. Saya sebenarnya saya cinta kerja ni, saya cinta teater, tapi saya tak dapat meluahkan rasa cinta itu kepada orang ramai sebab saya tak yakin. Saya rasa insya-Allah kalau pelajar yakin, kalau ibu bapa yakin, kalau kita dah didik anak kita secara holistik, iaitu kalau di sekolah tu Jerry tau, ya, jasmani, emosinya. Macam Cik Hamzah cakap tadi, saya ni berpakaian contemporary, tapi insya-Allah saya punya Islamic compliance saya jaga. Saya suka berketerampilan, tapi saya menjaga Islamic compliance saya mengapplykan. Jadi ibu bapa di luar sana, anak-anak di luar sana, adik-adik dan industri, you jangan risau dengan perempuan. Kadang-kadang orang tak nak lah ambil perempuan yang pakai tudung ni semua. You kena yakin tau. Awak ingat saya ini tak open minded ke? Saya lagi open tau pada orang yang terbuka semua. Sebab kadang kita don't judge the physical. You kena judge the mental, you kena judge the rasa, you kena judge the psychomotor. Jadi itulah perspektif saya. Inferiority complex itu adalah musuh besar dalam diri kita. Itu dia musuh besar. Okey, kita dengar apa ideas ataupun lontaran perspektif daripada Encik Hamzah berkenaan dengan isu tadi tu. Mak bapak tak suka. Saya rasa Encik Hamzah ada history, ada cerita dia, ada cerita. Sila. Saya mungkin bernasib baik sebab kakak saya pun terlibat dalam dunia teater ni. Dia dah masuk dulu, tapi dia masuk lambat, dia jadi cikgu, dia masuk dan dia ada dia punya dia very strong dia ni. Tapi saya ni memang terhege-hege nak jadi juga pelakon. Saya nak jadi pelakon, tapi mak saya kata, "Buat nak jadi pelakon, jadilah cikgu." Okey, ada cikgu dia. Sebab masa zaman saya menjadi seorang guru tu, dapat masuk mata perguruan itu suatu kebesaran, satu impian kepada orang-orang kepada mak-mak pada zaman saya itulah. Sama macam mak saya cakap, saya jawab, macam Kashfi kata, "Sekarang bukan cikgu ke?" Ada cerita je tu nanti. Sekejap saya ni. Saya dah dapat dua tawaran. Saya dapat USM sebagai pelakon seni kreatif. At the same time dapat mata perguruan menjadi guru. Saya kata kat mak saya, "Alah, mata perguruan ni tak dapat lah lamanya."
Padahal kau nak pergi yang USM tu, nak jadi pelakon tu. Ya. Membohong lah. Dah. Okay. Saya pergi untuk dapat untuk pergi ke seni kreatif. One year course je tu masa tu sebelum masuk degree. Jadi saya pergi tiba-tiba tawaran orang dari mata perguruan sudah hantar surat untuk orientation day. So mak saya kata, oh dia dapat kerja ni mata perguruan ni. So, my father bagi masa tu surat. Okay, beritahu kau setuju ke tidak nak terima. Alamak, aku kata, mak dah tahu ni. So saya balik cuti semester, mak saya kata, kau dapat perguruan ni, kenapa tak pergi? Alamak, kalau saya jadi cikgu, saya tidak akan ikhlas. Sebab saya mengajar budak-budak tu, saya mesti dah nak berlakon lah, saya kesana lah kemari. Reason, mak aku tu mesti lah kan. Saya tanam kepada diri saya bahawa bila saya buat jurusan ini, saya nak buat betul-betul. Saya nak buktikan bahawa ini jurusan bukan main-main. Saya nak be the best. I want to get something out of it. So, bila saya dah berkecimpung, dah buat freelance, saya nak actor dan semua bla bla bla, tiba-tiba saya dapat tawaran jadi pensyarah di Unimas. So jadi saya terima. Sebab apa saya dah jadi ambil pensyarah di Unimas tu? Because dia offer scholarship untuk pergi ke luar negara. Wah, saya kata this is the opportunity for me to know another world of performing arts overseas. Inilah dia cara. So saya ambil, saya jadi pensyarah. So balik rumah mak saya kata, cikgu juga kau. Kau dulu lagi jadi cikgu kan? Dah sama. Itu lemak rezeki tu dia kan macam mana. Jadi kau di perspektif itu. Sekarang ni saya rasa tanggungjawab betul lah jawab kita. Diri sendiri yang menceburi bidang ini. How you buat penampilan, how you shape yourself untuk dilihat oleh masyarakat. Discipline you, time you, constraint you, you punya all the 3 elemen tu tadi, itu yang patut ditonjolkan kepada masyarakat. Macam saya dulu, seniman itu kita digambarkan kepada seniman jalanan. Baju yang lusuh, beg yang sebel kan, yang macam terabai gitu. Itu image yang kita nampak. Tetapi itu yang mak kita takut. Ya, agaknya. So I kata, no, I don't want to be like that. No, I don't want to be like that. I must appear as good as I am. Semestinya jadi seperti itu. Kita ada juga kategori yang lain yang kita boleh upkan diri kita sebagai seorang seniman. Ya, betul. Ya. Okey. Ada juga lontaran-lontaran keras kepada kita kan, tuduhan-tuduhan yang berkenaan dengan bukan kita ni okeylah seni persembahan berkenaan dengan kita panggil attitude. Oh, pelajar-pelajar dalam performing arts ni attitude dia agak longgar. Apa pandangannya? Geram. Okey, saya nak membetulkan situasi ni. Sebenarnya kan, itu memang betul. Orang kata kalau dengar je student performing art ni lambat. Datang tak siap. Lepas tu meminta. Apa saja yang bagi tak cukup. Nak lagi. Tamak haloba. Sebenarnya yang itu memang selalu kita dengar. Jadi benda-benda ini sebenarnya telah memberi negativiti pada orang-orang masyarakat luar sana. Jadi sebenarnya tugas kita yang berada dalam circle ini untuk mengubah. Antara saya macam kalian. Saya berpihak pada pelajar-pelajar. Sebab saya masih muda. Saya berpihak pada pelajar yang mungkin adik-adik saya rasa tak ada masa depan. Balik rumah mak kau kata, engkau nak jadi apa engkau ni? Mak, saya belajar ni. Aku malu dengan makcik kau. Anak dia doktor. Yang si Kiah tu, dia punya ni lawyer. Yang itu jadi doktor. Lepas bila berkumpul kat kampung, mak orang tanya, Puan Siti, anak Puan Siti apa? Anak saya tak belajar. Tak belajar? Seni persembahan tu bukan pembelajaran ke? Itulah contoh saya dapat dulu. Dulu masa saya belajar, saya balik kampung, ayah saya takut nak buka mulut. Cakap saya belajar performing art. Lepas tu bila saya dah nak dekat habis. Masa tu barulah
kita dah start buat baju. Saya dah belajar, saya dah tahu. Saya ni dulu buruk. Rambut tak boleh berdiri. Muka tak pernah bersih. Tahu kalau tak depan kamera tu casting. Sebelum pergi casting, 10 reject. Marah cikgu minta maaf. Minta maaf. Kita dah tahu kita ni dah sedar diri, sedar ruang. Walaupun bakat tu hebat lah. Pergi casting orang kata, kita telefon. Pergi casting orang kata telefon. Dah tahu dah. Tak dapat lah. Pendek. Fata Amin tu lawan lagi tinggi. Jadi kita rasa, okey tak apa. Balik. Tengok cabang apa lagi. Aku boleh belajar stage design ke? Tengok pentas. Lah pergi kelas kena betulkan kayu. Lurus. Lah patah sama dengan kayu nanti. Okey, tengok apa lagi. Oh, yang ini boleh kot. Buy kostum. Baju. Okey juga ni. Tengok. Lepas tu bila tengok, minat. Teruskan. Saya fokus. Bila saya fokus, saya fikir, kalau saya niat macam gini, okey, ini yang saya minat, saya buat, saya akan jadi manusia. Dan alhamdulillah, daripada saya buat kostum itu dulu, kalau di sekolah, kawan-kawan sibuk nak perform, saya pun perform. Tapi ujung-ujung kawan-kawan tanya, Kashfi, kau rasa aku pakai baju apa? Engkau ni, aku rasa kau pakai macam ni. Ya ke? Ya, kalau kau pakai macam ni, kau buruk. Kau pakai macam ni. Macam ni kau kata apa? Orang kaya pakai ni. Lah letaklah rantai. Kau orang kampung, kawan-kawan kata, alah aku nak pakai beg macam ni. Orang kampung tak beg macam ni. Lempar beg. Kau pakai kain pelekat buruk, koyakkan kain dia bagi nampak miskin. Itu kerja saya dulu sama-sama kawan-kawan. Saya tak tahu sebenarnya yang saya tolong itu menzahirkan saya hari ni seorang pereka. Apabila saya dah keluar, saya nampak jalan saya. Saya kata, oh, performing art ni bukannya jadi pelakon. Aku ada duit lah. Boleh hidup. Saya dah 34 tahun. Alhamdulillah dengan seni persembahan, habis degree, saya ada rumah, saya ada kereta. Dulu mak ayah saya kata, Kashfi inilah anak kita yang paling miskin. Risau dengar. Ya ke? Cakap mak kita, tak mami tak. Kashfi nanti satu hari nanti boleh. Mak kata, betul ke engkau ni? Betul. Saya balik kadang-kadang tunjuk dia. Ni yang buku saya belajar. Dia ingat, berlakon tak ada buku. Saya sengaja, cikgu-cikgu minta maaf dulu, minta pinjam buku-buku cikgu ni. Buku-buku cikgu kita kan tebal-tebal. Sengaja ditinggalkan di ruang tamu. Mak kata, kau baca buku apa ni? Psychology. Mak tanya, ni buku apa ni? It's a scenography books. What is this? This is about stage design. Kau belajar berlakon, kenapa kau nak design? Syllabus. Dia tak faham. Feed them benda yang diorang tak faham. Dan perbaiki diri anda. Kerana perspektif itu bermula dari anda. Mak kita cukup takut. Pelakon, keluar topi besar. Jangan kau pakai topi besar depan dia. Kau dah tahu dah mak kau pakai kain batik kat rumah. Pernah tengok culture tu. Kau balik sekolah. Muka, topi besar. Mak, saya balik. Mak kau tak mengucap. Dah lah ada pemikiran tu. Lagi kau bagi. Memang kau derhaka. Cuba feed them benda yang betul. Apa yang cikgu. Cikgu sendiri kalau kita pergi sekolah. Topi besar tu dia kata, Kashfi buka, ganggu student lain. Dulu saya jaket ni, merah, biru. Bila masuk tengok kawan-kawan lain tak ada jaket. Tak apalah, buka letak. Bukan kita malu. Kita nak biar kita belajar dalam keadaan yang lebih baik. Alhamdulillah, sebenarnya, hari ini kalau tanya mak saya balik, tanya tadi video tadi mak ayah saya ada. Saya tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 lepas jadi designer, ayah saya cakap, you are my son. Sebab dalam keluarga, saya yang boleh beli dia lobster besar. Okey. Itu. Ya. Anak-anak, adik-adik, maka kalau anda mengalami obstacle yang begini, siapa diri anda, teruskan. Jadi diri sendiri, tapi benda tu bermula dari anda. Bukan daripada keluarga anda.
Okay, James ada. Ya, betul. Jadi berbalik kepada Cik Hafiz kata tadi, macam mana kita nak, sebab kita pelajar-pelajar sendiri dianggap sebagai tak cukup disiplin apa semua. Memang ini tanggungjawab kami, pensyarah yang sebab mengajar pelajar-pelajar kreatif ni, dia sangat kreatif. So ada saja dia punya pemikiran, dia punya idea. Dia banyak idea, dia banyak alasan, dia banyak, sebab kreativiti itu berkembang. Kita nak bagi ilmu-ilmu kreativiti untuk dieksplor, improvisasi dia memang sangat cekap untuk improvisasi. Jadi kami ni memang tanggungjawab kami, memang dapat tarik nafas. Dalam 10 orang itu mungkin 2 orang je tengok kita. Yang 8 tu memang dia dah explore. Kita sebut satu perkara je dia datang ke mana. Ya. So bila dia keluar bilik kita daripada ni, dia bawa lagi pemikiran itu, kreativiti itu. Cuma itu kata berbalik pada diri sendiri, adakah kau tersasar ke tempat lain atau itu. Tapi itu macam kat luar tu memang di luar bidang kuasa kita lah untuk kita menyekat ataupun memberikan limitasi kepada apa-apa tu. Tapi itulah yang berlaku. Dari masa ke semasa kita memang kita memang tidak dapat bagi konteks pengajaran dan pembelajaran. Memang is what we face. The creativity students yang memang pemikiran sangat bijak untuk berfikir, untuk create, not thing yang biasa-biasa saja kan. Sebab kita didik dia begitu. Jadi cuma disiplin itu memang kena diri sendiri. Kita bagi juga disiplin itu tepat masa, memang kena hantar assignment tepat masa. Itu memang sentiasa berada di bibir-bibir kami. Ya, betul. Saya punya pendapat begini ya. Oleh sebab saya ni wakil pada UiTM di hatiku, saya memuji sistem UiTM sebab kami diarahkan. Tuan Dekan kita kan, Datuk Dekan dan juga KPP Ketua, dia kata kita ada 5 ke 10 minit waktu pertama PNP, proses pengajaran dan pembelajaran itu, kita kena ada motivasi diri untuk lecturer itu juga, dan juga penonton pula, aktor kan, dia student kita. Saya merasakan pelajar kita ni bagus sebenarnya. Mereka telah diberikan didikan dari rumah. Saya tidak menafikan didikan dari rumah itu telah dibekalkan. Saya rasa Kashfi pun dengan penuh pendidikan ibu bapa. Saya juga, Cik Amzah kan, sebab itu kita jadi begitu. Sebab itulah mulut Mak Cik Amzah ni masih cikgu juga. Tapi pensyarah ya. Jadi saya rasa sistem pembelajaran itu sangat penting. Jadi UiTM harus mengekalkan satu sistem yang 10 minit pertama itu adalah motivasi kepada pelajar. Mungkin bukan saja untuk ajaran agama, tetapi holistik. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita, bagaimana kita tentang masa depan, apakah isu mutakhir yang kita sedang hadapi. Jadi pelajar-pelajar itu bersedia dan tidak dapat dinafikan sebenarnya. Ukhrawi itu penting, saya rasa sebagai seorang pensyarah, hal-hal itu harus diberikan image dan pesona kepada anak-anak murid-murid kita kan. Saya rasa walaupun Kashfi orangnya sangat bergaya, nak topi besar, topi kecil ke boleh, tapi kita kata tadi kesopanan kita, keterampilan kita yang berbudayakan Islam dan Melayu itu masih kuat lagi. Jadi jangan risau ya kepada ibu bapa di luar sana yang menonton. Kami ni memang wakil daripada UiTM. Sayangku kepada UiTM tercinta dan kasihnya. Jadi jangan bimbang. Pelajar-pelajar selamat. Isu yang menarik tadi Cik Hamzah cerita berkenaan dengan kreativiti. Pelajar-pelajar ni didedahkan, diajar, develop dia punya cara pemikiran yang kreatif. Dan saya melihat gaya pemikiran itu menyebabkan banyak pelajar-pelajar yang survive kat luar sana. Saya melihat dengan mata sendiri. Ada yang tak dapat kerja, tapi dia mampu secara kreatif create kerja. Kan? Betul tak? Jadi saya rasa memupuk kreativiti itu adalah satu yang komponen yang sangat special dalam performing arts. Okey, isu tu cantik, kreativiti. Dalam kreativiti juga ada komponen yang agak di luar daripada kebiasaan, ataupun kebiasaan tu saya maksudkan yang tak elok lah. Dia kreatif pak lain. So bagaimana? Adakah kita sebagai tenaga pengajar, sebab saya pun tenaga pengajar juga, adakah kita perlu dengan tegas untuk mencari limitasi tersebut, melihat
kreativiti mana yang boleh diteruskan dan kreativiti mana yang kita boleh sekat. Adakah itu patut kita laksanakan ataupun macam mana? Ada pendapat daripada panel-panel, sila. Okey, saya menjawab soalan Cik Hafiz tadi daripada skop kerja saya sekarang. Saya mengendalikan syarikat Kashfi Zulkifli Holdings Nia Berhad. Di bawah Kashfi Zulkifli Holdings Nia Berhad kita ada 17 orang di bawah saya. Di bawah ini sebenarnya kita ada student daripada performing arts sendiri ada. Kita juga ada student di bawah fashion. Dan sebenarnya yang saya lihat ialah memang betul. Sebenarnya dulu bila saya handle student fashion ni, dia punya kreatif dia lain. Kreatif dia tahap kreatif itu. Tapi bila saya ada performing arts student masuk join dengan fashion ini, kreatif dia melampau. Dan saya sebagai orang kata leader of the company, saya sebenarnya bila creativity ni dia develop. Betul kata tadi, develop. Kadang-kadang bila kita bagi satu task, kita mencipta satu kerja, develop itu dia terlalu besar. Kadang-kadang kita as a leader, kita kena tahu macam mana nak hold it, nak control situation tu jadi lebih baik. Apabila kita control situation tu, perkara pertama yang saya buat adalah diri saya sendiri. Saya tunjuk contoh do and don'ts, apa yang boleh. Saya selalu remind dia, saya kata kita ni dalam orang kata dalam industri. Saya panggil dalam industri. Because bila saya kata dalam industri, cukuplah sekadar negativity tu, orang kata industri ni memang negatif. Jadi kita yang mewarna industri ini, jangan tunjuk negativity itu, apa daripada art yang kita buat, sama juga dengan kepribadian diri kita. Jadi, saya tidak melarang 17 orang tadi datang kerja dengan bagaimana, tapi when it comes saya kata solat, semua solat. Bukanlah yang terbenton, pergilah pakailah yang pakai macam ni, yang pakai seluar koyak pun saya katakan pelikat mana. Saya sendiri pun ada masa yang seluar koyak. Tapi when it comes to kewajipan kita, we have to change. Itu sebenarnya sebab apa yang kita buat ini adalah, pekerjaan ini adalah satu amanah. Apa saja yang Tuhan bagi pekerjaan kita adalah satu amanah, tanggungjawab yang kita buat. Jadi laksanakan apabila kita laksanakan itu dan Tuhan nak kita buat itu, berbalik pada pencipta kita. Mengapa kita dicipta? Begitulah. Yes. Ada apa lain nak komen berkenaan dengan itu? Pada saya konsep sedar ruang dari teater, dunia teater sendiri, kita mesti sedar ruang. Kita sedar di mana kita berada. Kita sekarang walaupun sehebat mana pun yang kita ceburi, bidang yang kita ceburi, kita kena tahu di mana kita berada. Jadi di tempat yang kita berada itu tentunya ada rules and regulation, ada soal budaya, soal agama dan sebagainya. Kita kena patuh yang itu. Dan dari segi kontrol kepada Cik Hafiz, inilah bezanya education, sistem pendidikan dan juga tempat belajar, di mana memang ada regulation, memang ada had, memang ada limitasi, di mana intellectuality itu berlaku kat situ. Memang kita sentiasa memberitahukan not go that far, you just go here. Sama juga kita buat research, kita ada scope. Scope belajar tu, ke mana kau nak pergi, ambil yang ini, kau buat literature review, kau explore tempat orang lain, tapi ada limitasi. Kan? Di mana ni, so kedapatan kecilnya, itu yang kita nak. Bukannya tiba-tiba explore benda lain, kan? Kita tak ke mana. Apa yang kita nak cari, tak dapat. Fokus je kena ada. Jadi itulah, kita memang sentiasa. Sebagai pendidik, memang we have to. Sebab kadang-kadang mereka tidak nampak. Kita nampak perspektif dan apa yang akan berlaku. Tapi mereka tidak nampak, dia nak explore, nak pergi situ. Jangan pergi situ. Macam kita nak ajar budak-budak mengangkat berjalan, kan kita kata, don't go there. Jangan main switch tu. Dia memang main juga. Kan? Kita jangan nanti kau kegaran. Macam nenek saya dulu, saya nak panjat tingkap pun kata jangan. Apa pasal dia ni, aku buat ni tak boleh, buat ni tak boleh. Aku pun kalau kau jatuh tergolek tu, siapa yang nak? Ni kan menyusahkan dia nak pergi hospital, dah berdarah, nak menjaga kau pula nanti kan. Itu risiko-risikonya. Kadang-kadang mereka tak nampak, dan kita yang kena beritahu. Saya bagi kesimpulan, saya ni mak lah kan. Jadi wakil kepada pandangan ibu, saya rasa kan
kita punya keluarga ni kita ada build up image kita sendiri tau. Kadang-kadang build up image tu image di rumah kita blend pula dengan image di universiti atau image di tempat kerja. Saya rasa benda-benda ni akan membantu tau. Jadi benda-benda ni akan bagi border dekat mereka. InsyaAllah saya rasa pelajar-pelajar kita, saya rasa kita kena ada positive vibe. Mereka ini boleh memilih yang mana intan, yang mana permata, yang mana kaca. Jadi saya tidak bimbang. Yakinlah kepada diri sendiri. Kalau kita tak yakin, kita tak jadi sejauh ini. Kalau kita ni jahat, kita ni boleh merewang, saya rasa kita tak jadi begini. Ya? Jadi, okay, the power of choosing in your hand. You determine yourself. Okay, Assalamualaikum. Wow, nampak tu. Okey, menarik menarik perbincangan kita sebenarnya. Kalau kita teruskan benda ni, memang banyak benda perkara yang kita nak olah, nak fikirkan, sebab ia berlaku kepada diri kita sendiri. Daripada dulu sampai sekarang kita diberikan tekanan, cabaran untuk meneruskan dalam bidang seni persembahan ini, dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah kita berjaya dalam bidang masing-masing. Dan saya melihat orang seni ni dia penuh dengan disiplin. Kadang-kala pelajar itu tidak perasan, tidak sedar bahawa dia adalah seorang yang disiplin apabila dia berada dalam bidang tersebut, ruang tersebut. Sebab kalau perform, dia memang disiplin, kan? Kalau menyanyi, memang disiplin. Kalau nak masuk tu, dari kiri, dari kanan tu kan memang kena on time tu. Disiplin. Kalau dia tidak disiplin, maknanya tak jadi performance tu. Saya melihat mereka adalah orang yang disiplin, cuma mereka tak sedar, tidak menggunakan elemen disiplin itu di luar. Dan kreativiti tadi yang menjadikan dia lebih terbuka. Sebab saya yakin betul kalau salah betul dengan saya bahawa bakat boleh buat kita kaya, betul? Bakat boleh buat kita kaya raya. Tanpa bakat, dan bakat ni bermula dalam performing arts. Betul. Kalau mungkin kalau ada komen lah. Kita saja je, kita dah sampai ke penghujung. Dan untuk penonton yang berada di studio, kalau ada soalan, boleh soal. Sekejap lagi saya buka pada soalan. Kita mungkin ambil satu dua daripada floor. Okey, dari aspek tadi lah kan, disiplin tadi kan, memang kita lihat dia orang ada tu, tapi tak bawa benda tu kan. So ini yang mungkin jadi peranan kita lah sebagai pendidik. Dan okey, dia punya climax ni kan, ada kerja ke dia orang ni? Saya jawab dulu sebab saya teringat tau ada bukan geram, saya tak boleh lah geram macam Kashfi muda, saya dah tua. Okey, saya teringat ada satu student tau, masa tu saya in charge konsert tau, kita nak dapat artis. Saya call siapa? Kacang tu David tu. Okay, David Teo. Saya call company dia, tiba-tiba ada seorang angkat. Saya perasan tau. Kenapa saya perasan budak cakap, Puan Umi. Lepas tu cakap, staff David Teo kenal aku ke? Aku ni tak artis. Perasan sebenarnya dia cakap, Puan Umi tak ingat saya ni saya selalu duduk bawah aircon. Duduk bawah aircon tu selalu budak malas tau. Duduk bawah aircon, ujung-ujung budak malas. Budak yang kalau dapat subjek budak tu selalunya dapat. Saya bukan judge tapi itu realitinya. Dia akan dapat lulu C je. UiTM C tolak fail C dia paling last. Tapi dia akan cakap, Pomi saya dulu tu, Pomi yang rambut macam merah-merah tu, saya duduk bawah. Dia bagi tahu saya yang duduk bawah aircon. Kamu ke? Pomi saya dah kerja dengan syarikat ni Pomi nak apa? Boleh saya tolong Pomi? Saya nak artis tau macam ni. Boleh Pomi nak apa? Bila saya tanya, dah berapa lama you kerja dekat situ tu? Ni dah masuk 3 tahun dah Pomi, nak masuk 3 tahun. Wah, Alhamdulillah 3 tahun dia. Dululah Pomi pernah cakapkan dengan saya macam ni tau. Lepas tu kan saya rasa amat terharu dan sedih. Saya rasa student tu nak kelestarian kerjanya bukan terletak pada dia punya first class honours, second class honours, tapi disiplin dia tentang kerja, dia faham tentang job dia. Macam Cik Hafiz cakap, sebenarnya mereka ni telah dididik dengan disiplin. Bila once dia dapat kerja, dia kata takkan aku nak bazirkan peluang ini. Dia akan kerja dengan bersungguh-sungguh. Saya bersyukur, saya percaya walaupun budak tu bukan first class honours, budak tu dulu biasa-biasa je budak tu, tapi bila dia dapat kerja, bila dia ada ruang pekerjaan, dia luar biasa. Jadi alhamdulillah saya
ingat lagi muka budak tu lagi, saya rasa insya-Allah ada kerja. Jadi saya serahkan kepada Kashfi. Okey, ini saya pegang daripada dulu dan saya nak adik-adik saya pegang. Saya dapat benda ni daripada cikgu saya, Dr. Nozizi. Kata-kata ni saya catat masa saya belajar dan saya pegang sampai hari ni. Semua orang bergelang tangan, saya seorang bergelang kaki. Semua orang berkata jangan, saya seorang yang sentiasa ikutkan hati. Saya berpegang ni daripada dulu saya belajar sehingga kini sampai saya 34 tahun. Saya apa saja yang saya buat, saya ikut kata hati saya. Kejayaan itu dan diri anda, naik anda bergantung pada hati anda. Jika anda mempunyai hati yang bersih, anda tahu apa yang anda mahukan, anda tahu apa halang tuju anda, pergilah, letaklah anda di mana ruang sekalipun, anda akan dapat kejayaan itu. Percayalah kata saya. Ingat, jangan ikut orang lain kerana anda ingin menjadi orang lain. Jadi diri sendiri kerana anda dicipta begitu. Itulah untuk adik-adik saya. Okey, sekejap. Kita minta tolong penampilan Dr. Nozizi untuk enter frame sikit. Tunjukkan kepada audiens kita. Terima kasih kerana hadir. Dr. Nozizi Zulkifli berada bersama dengan kita dalam sesi ini. Ini dia Dr. Nozizi Zulkifli. Beri tepukan Inilah cikgu saya. Thank you. Okey, Cik Hamzah sila. Okey. Saya dia macam soalan Cik Hafiz kata, ada ke kerja? Bagi saya, dalam masa pelajar ni, diri saya sendiri, masa kita belajar performing arts tu, kita, I think dalam part 5 ke part 6 tu, kita dah tahu kita punya strength kat mana. Kekuatan kita di mana? Adakah kita be on in front of the screen atau back of the screen, ataupun we are very good in management. So kita dah tahu dah bagaimana. Cuma dari pengalaman saya memberi, after saya graduate, saya memang memasarkan diri saya. Because I want to be on stage. Saya nak jadi pelakon. Jadi sebagai pelakon kita mesti dikenali. Dikenali bukan dikenali oleh peminat atau kan, tetapi orang industri. Jadi saya decide untuk saya memang memberi 2 tahun kepada diri saya untuk freelance, sebagai freelance. Bila berada di KL adalah pusat seni persembahan pada ketika itu, dan di situ saya memang target untuk mengenali semua, bukan semualah, pengarah-pengarah teater, sebab saya memang go into theater, not to screen lagi. Saya memang nak bekerja dengan Christian Jit, Wani Yusof, Datuk Nordin Hassan, itu semua approach. Jadi bila kita dah bekerja dan kita masa tu lah kita nak tunjukkan disiplin kita, how kita punya komitmen, macam mana kita punya ni, kita memang of course kita kena pasarkan diri kita, dan masa ketika itulah kabel-kabel kita dan networking berlangsung. Di mana kita bertemu dengan orang-orang lain yang daripada bidang lain. Kita bertemu dengan daripada RTM, daripada TV3. Yang mana Pak Hamzah, can you go to audition? Kita pergi untuk jadi pengacara. Tak dapat, saya dapat. So, masa ketika itulah networking kata, alright, aku tak bermimpi pun nak untuk menjadi pengacara Selamat Pagi Malaysia. So dia kata, can you go to audition? Saya pergi audition. Dan saya dapat slot dekat Selamat Pagi Malaysia. Kesian So itu dia networking, kabel networking, dan kita kata, cabangan ini yang bukan aku impikan, aku yang ini, cuma ada yang ini rupanya. So saya develop juga yang itu. Jadi dalam 2 tahun itu menjadi freelance, ada satu titik di mana saya dapat panggilan daripada Universiti Malaysia Sarawak, whether you want to be a lecturer or not, scholarship. Ketika itu saya dah macam development dalam 2 tahun itu, dah macam kata orang dah ada nama lah sikit-sikit. Nampak? TV3 pun, stesen pun dah tawarkan untuk jadi broadcast journalist. Kamu kata, aku nak pergi overseas lah, aku nak ada benda lagi yang aku nak ambil. Jadi saya decide untuk go to academic line. Jadi masa itu kita kena decide, decision kita nak go to industry ataupun ke academic. So saya pilih academic. Kalau saya pergi ke industri, I don't think that saya begini keadaan diri saya, sebab saya perlu memenuhi kehendak industri. Maksudnya mungkin saya
Mungkin dah ke Hollywood, ke mana-mana. Kan? Okay, begitulah maksudnya. We have to make a decision. Tapi bila track yang kita pilih itu, kita dah tahu kekuatan kita di mana. Dan insyaAllah opportunity tu ada. Akan timbul, rupanya bukan ini aku punya, yang ini. Jadi, for sure itu decision kita untuk kita menetapkan bahawa kita dapat kerja ataupun tidak. Sekarang ni pada saya dalam media sosial, kita boleh create our own channel, kita boleh create our own social media punya ni. Jadi konten apa yang you nak letak? Kan saya tengah develop, sebelum saya pencen ni saya dah develop saya punya TikTok. Wow. Okey, kalau kita lihat di sini masa pelajar tersebut meneruskan pengajian mereka, sebenarnya dia dah develop networking tu dah ada. So jadi dengan networking itulah peluang-peluang pekerjaan terbuka. Bukan sahaja dalam bidang yang mereka fokuskan, tetapi sebenarnya bidang yang berkaitan. Banyak sebenarnya. Saya yakin semua para panel telah buat duit sebelum graduate, betul? Maknanya diorang ni dah ada penjanaan pendapatan sendiri melalui bakat. Kan? So jadi semester 1 dah orang bayar. Betul lah. So Cik Hafiz, saya tambah sikit. Nampak? Saya dulu sebelum belajar ni untuk adik-adik, saya dulu masa degree sebelum saya habis, saya memang dah tahu dah macam Cik Hamzah kata, fokus on apa yang you nak pergi. Masa tu saya bila cuti semester saya tahu dah. Saya bekerja dengan Tuan Akmal Suryati Awang, which is costume maker. Sebab saya dah tahu dah saya akan jadi apa. Okay, masa saya bekerja tu, itulah yang saya absorb the ilmu. Masa tu saya dah buat duit. Adik-adik kalau nak tahu, masa saya bekerja dengan beliau, saya berjaya beli kereta cash. Pakcik saya punya kereta, bukan yang kereta baru. At least lah. Cash. Saya dapat masa tu payment RM15,000 daripada Tuan Akmal untuk projek itu. Dan saya bayar kereta pakcik saya tu RM13,000. Cash. Saya bagi pakcik saya cash. Mak saya rasa terpelanting. Masa saya kata saya nak beli kereta pakcik saya kata saya nak beli no more sewa kereta dekat kandang. Masa tu sewa seminggu 700. Habis PTPTN. Jadi masa tu balik rumah, saya kata lepas ni saya nak pergi kelas, saya dah tak nak dah jalan kaki apa semua, nak beli kereta. Mak saya kata, ada duit ke? Ada. Cash. Dia rasa saya jual dadah. Kau kerja apa ni? Marah, selidik lah. Panggil Kak Akmal tu datang. Dia kata, kerja macam ni, buat kostum, jaga ni. Tapi masa tu saya rasa indahnya dunia bahawasanya mak saya terbuka. Sebenarnya channel pekerjaan ini, seni persembahan untuk adik-adik saya, dia luas. Explore diri anda, kerana kita tak tahu apa jalan yang kita akan lalui. Even sekarang di dalam Kashfi Zulkifli Holdings yang Berhad sekalipun, saya memerlukan content creator. Saya memerlukan orang. Sekarang kalau macam dulu kita tak ada content creator. Kita tak ada. Saya tengok sekarang pelajar-pelajar dekat rumah buat TikTok. Orang tengok view ramai. Dulu designer tak perlu pakai video creator, content creator. Sekarang saya perlu. Saya fikir, dalam syarikat kena ada cabang content creator pula. Kena ada seorang yang datang, bos kena buat ni, tam. Ni ke? Macam ni. Video baju, pusing kok ni. Macam gitu. Transition, tap. Budak-budak fashion pun tak lalui benda tu. Jadi budak-budak fashion ni, budak-budak good fashion dalam company, dia orang buat baju. Saya kata, okay, kita buat pattern ni, baju ni macam ni. Color scheme, ini, itu, ini, material. Okay, bila benda tu dah siap, di-advertising kan, budak performing art tu masuk. Okay, kita kena buat macam ni. Barulah benda tu sold out. Kalau tidak ada all the element ini, macam mana kita berniaga? Jadi kepada anda semua, jangan ingat, lepas pada ini boleh apply bawah Kashfi Zulkifli Holdings tu boleh. You jangan kata, saya bukan budak fashion, jadi Cik Kash tak ambil. Siapa kata? Tetapi kalau anda datang dengan personality yang tidak baik, attitude yang tidak ada, kita tak terima. Tetapi kalau anda duduk bawah aircon tadi, budak-budak bawah aircon tadi bukan macam saya yang kat depan tadi, budak-budak bawah aircon. Tetapi anda datang, Assalamualaikum Cik Kashfi, saya macam, tapi mungkin dia boleh berlakon.
Mungkin interview boleh berlakon. Kita boleh nampak. Saya macam ni, macam ni. Macam keikhlasan tu kita nampak. Saya ambil. Majoriti 90% di bawah Kashfi Zulkifli Creation bukan datang daripada bakat dia yang hebat. Kelas A kita ambil. Datang daripada personality and character itu yang paling saya lihat sebagai bos. Jadi adik-adik, jangan rasa bila belajar, oh saya kurang kat ni, saya tak pandai ni, saya akan dirudum malang tak dapat kerjaan. Bukan. Percaya bahawasanya hari ini, bila anda jatuh hari ini cikgu saya cakap, Dr. Zizman cakap, Kashfi, kalau anda jatuh satu hari, jatuh pada ketika ini, satu hari nanti anda akan bangkit kembali apabila anda percaya pada diri sendiri. Saya pegang kata tu. Dan saya pernah dulu masa belajar, saya pernah rasa stay down, saya rasa saya tak boleh. Bila cikgu saya kata, Kashfi, you akan satu hari nanti, you akan berdiri. Alhamdulillah, saya berdiri hari ini cukup. Saya dapat gajikan 17 orang tanpa gagal. Tanpa gagal sehingga kini, Alhamdulillah, melepasi COVID itu, tanpa kita buang seorang pun. Jadi saya rasa bersyukur kerana kepercayaan itu. Jadi percayalah pada diri, tidak kira siapa diri anda dan didiklah orang-orang yang tidak faham untuk memahami itu. Itu dari saya. Okey, wow, banyak input yang hebat-hebat dan objektif kita adalah menggunakan sesi ini untuk jadikan manfaat kepada mereka, terutamanya dalam bidang seni persembahan dan juga perspektif, boleh membuka perspektif masyarakat lah dekat luar sana. Dan kita kena yakin bahawa ruang penjanaan, ruang kerjaya dah semakin terbuka. Dengan adanya situasi sekarang ni yang melibatkan media massa. Menggunakan media massa untuk mempromosi ataupun bukan saja mempromosi barangan orang lain, perkhidmatan orang lain, tapi diri sendiri juga dapat mempromosikan. Dan saya yakin diorang boleh buat kita panggil menerusi bidang ini dan boleh percaya. Dan sebelum ini pun, pengalaman saya adalah ramai pelajar-pelajar dalam bidang perubatan. Medical student berpusu-pusu untuk mendaftar kursus seni. Kalau saya mengajar vokal, kalau di Unimas dulu, 100 orang. Booking first semester. Kenapa? Sebab dia percaya. Pelajar-pelajar medik ini sendiri percaya bahawa performing arts, elemen dalam seni persembahan tersebut membuatkan mereka lebih sharp, lebih fokus, lebih berdaya kreatif dalam menjalankan bidang mereka, walaupun dalam bidang medicine, walaupun dalam bidang perubatan. So jadi itu je. Kita nak lihat ada tak soalan daripada audiens. Kalau ada soalan boleh tampil ke depan. Satu soalan, sila. Boleh bagi mic kepada mereka. Satu soalan, ya sila. Sila ke depan, sebutkan nama dan depan lagi masuk dalam frame, tak apa. Sebab kita ada kamera untuk kegunaan semua. Silakan. Tekan je. Tekan alright. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit pasal dalam bidang seni persembahan kan kita ada actor, musician, stage manager, etc. And some of these people, diorang tak ada sijil pun kadang-kadang. And apa yang membezakan mereka dengan orang yang ada ijazah? And macam contoh, kadang-kadang orang yang ambil ijazah ni akan fikir macam, aku dah habis beberapa tahun, tapi orang yang tak ada sijil ni pun boleh dapat kerja macam sama level dengan mereka. Apa pendapat panel tentang itu? Terima kasih. Nama siapa tadi? Nama Nur Fatihah. Nur Fatihah dari? Saya Fakulti Chemical Engineering. Nampak. Terima kasih kerana hadir di sini melihatkan satu ruang yang terbuka dan melihat kita. So jadi bagaimana pandangan tersebut? Siapa nak jawab? Sila. Saya jawab dulu. Boleh. Okey. Sebenarnya kalau melihat saya dari segi interview, saya rasa kalau ada setengah tu memang datang dengan ijazah. Ada yang datang ijazah dan ada juga yang datang dan dengan bakat tadi tapi tak ada CJ, tak ada apa. Saya sebagai
owner of the syarikat, ataupun kita kata bila kita nak hiring seseorang itu, education tu, knowledge itu perlu. Apa yang certificate ataupun sijil apa yang dia ada tu sebenarnya kita perlu. Tetapi ini within years yang saya belajar bila saya mengendalikan syarikat saya, ada segelintir daripada kita sebenarnya apabila memiliki ijazah ataupun orang kata flying colours lah, graduate dan sebagainya, bukan tiket untuk kejayaan anda. Sebabnya ada setengah orang yang tidak memiliki sijil ini, dia sedar kekurangan itu. Jadi dia berjuang untuk sesuatu tempat dan position yang lebih baik. Jadi sebenarnya kita yang ada sijil dan sebagainya, bukan setengah syarikat tidak memberi keutamaan. Jadi kita yang ada sijil ini kena tak boleh duduk dalam keadaan zone selesa. Kerana orang yang kurang daripada tidak memiliki sijil itu akan sentiasa mengejar anda. Jadi saya sebagai orang yang memiliki sebuah syarikat, kita akan melihat orang yang macam tadilah, bakat, personality dan attitude dan sebagainya. Sepanjang saya interview dan saya tengok ada setengah orang yang memiliki sijil yang baik dan keputusan yang baik, tidak memiliki attitude yang sangat baik. Interview lambat dengan penampilan yang tak terurus dan sebagainya, itu kita dah bagi negative point pada dia. Ada setengah orang yang datang dengan tidak memiliki point itu, tetapi datang dengan tepat masanya. Saya bagi contoh. Saya bekerja sekarang di bawah Kashfi Zulkifli Holdings yang Berhad. Saya ada manager saya 6 tahun bersama saya, tapi bukan budak performing art, budak accountant. Datang untuk involve dalam Kashfi Zulkifli Holdings yang Berhad sebagai daripada personal assistant dan sekarang manager dengan lepasan accounting tadi. Tetapi dia boleh mengendalikan syarikat Kashfi Zulkifli Holdings yang Berhad, fashion itu tadi. Kerana minat dia, attitude dia, kemahuan dia, dia melepasi, malah dia sanggup belajar melepasi student-student fashion tu tadi. Itu sebenarnya salah satu contoh. Okey, maknanya walaupun dia dalam bidang lain, apabila dia telah memahami dan menghayati rasa performing arts element tersebut, dia menjadi seorang yang bertambah value-nya. Ada kat sini tak ada? Manager saya berikan tepukan kepada ini adalah tim yang bukan saya 6 tahun. Rasa ini adalah Cik Azri Tamizi. Beliau adalah graduan daripada accountant dan sekarang ni bekerja di bawah syarikat saya Kashfi Zulkifli Holding. Beliau daripada personal assistant dan sekarang saya punya manager. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana hadir. Ya. Okey, saya ada juga. Sila. Ada. Saya nak menjawab tadi soalan itu yang katanya graduate bila katalah dalam produksi dia menjadi stage manager. Kerana dia belajar pengurusan seni, pengurusan produksi, dia jadi stage manager. Tapi dia ni tak ada sijil. Tapi kena akui bahawa orang yang tak ada sijil yang menjadi stage manager itu sudah ada 10 tahun di industri. Selama kita yang ada sijil hanya 3 tahun kita belajar. Tapi kita tak praktis lagi. Tapi dia yang dah jadi state manager ni, dia ada 10 tahun institusi di industri. Jadi itu bezanya dan mana dia juga setaraf dengan kita. Katalah macam tu. Jadi elemen experience itu dan kita perlu menghormati. Yang di industri dah 10 tahun itu perlu hormat kepada ilmu yang kita ada. Yang kita yang berilmu ini patut hormat kepada pengalaman yang ada. Bukan, yes. Kita will sharing the knowledge. Betul. Hello. Okey. Saya bagi contoh Saya selalu cakap saya ajar subjek yang terbuka untuk semua. Saya ajar kelas text interpretation. Dalam kelas text interpretation ada student scenografi yang buat design, buat tukar-tukar yang macam Cik Kah cakap, dan student yang buat produksi dia buat jadi director dan actor. Saya selalu cakap, okay student sino, awak jangan lalai. Kadang-kadang saya tunjuk style of acting dalam kelas interpretation saya, awak please capna, please tengok. You tahu tak? Kadang-kadang student scenografi ni yang jadi actor. Dia bukan jadi designer. Dia yang jadi actor. Pentingnya subjek itu dia faham the interpretation of the text. Teks itu kalau ikut Roland Barthes lah, saya bagi sedikit ilmu lah Mengikut Roland Barthes, teks itu bukan je naskah. Teks itu iklan. Teks itu design. Teks itu you nak berlakon. Jadi yes, dia faham teks. Bila dia faham teks dan jiwa dia masuk, walaupun dia bukan major dalam acting, dia boleh jadi aktor yang baik. Mungkin disiplin dia punya tabula rasa, dia punya rasa. Macam tadi
Hello. Macam saudara accountant tadi kan, bidang dia lain tapi dia punya passion inner dalam dia, dia punya psikologi dalam dia sangat kuat dengan apa dia nak buat. Begitu juga. Jangan risau. You kalau student engineer kan, kadang-kadang jadi actor. Tengok siapa tu Farid Ahmad, dia lawyer, jadi actor kan. Saya sebenarnya dulu saya ni memang passion saya cikgu ya. Saya dah jadi cikgu sejak saya umur 17 tahun. Kalau apa-apa pun saya akan pilih cikgu. Sebab nampak pun macam cikgu kan. Okey. Okey. Harap-harap dapat memberikan sedikit pemahaman ataupun menjawab soalan tadi. Ada satu rentetan daripada tadi itu, ada seorang wartawan ada pernah bertanya dengan saya. Soalan yang sama. Tapi dia spesifik. Dia cakap, okey, saya vokal. Saya belajar. Dia bandingkan saya dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dia cakap, okey, Hafiz, you bayangkan Datuk Siti Nurhaliza, Datuk Seri, dia tak belajar pun, tapi dia memang meletup, kan? Apa pandangan you? Cakap kan, you belajar, kan? Saya masa tu jawab satu pendek je saya jawab. Saya berikan soalan kepada wartawan tersebut. Saya tanya dia, cuba imagine kalau Datuk Seri Nurhaliza belajar, apa dia boleh contribute kepada masyarakat? Lepas tu dia pun tu juga. Kan? Sebab dia lebih ada ilmu dia value dia semakin tinggi. Bakat dia memang excellent, dan apabila dia belajar teori lah, dia inilah, itulah, ini psikologi lah. Maknanya value dia memang world class. Sekarang pun dah world class. Kan? Okey. Itu saja untuk kita hari ini. Ada apa lagi? Ada satu soalan lagi. Okey, kita bukakan satu soalan lagi. Sila masuk ke dalam, sebutkan nama. Menghadap kamera sikit. Itu dia. Thank you. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adnin daripada UiTM Puncak Alam, Fakulti Pendidikan. So, pendidikan okay, sila. So, soalan saya macam saya sendiri daripada Fakulti Pendidikan, so boleh relate dengan Encik Hamzah. Kami ni kurang exposure daripada, maybe kalau ada pun daripada untuk persembahan daripada persatuan sajalah. So, ada tak any tips yang macam untuk orang-orang macam kami ni untuk meneruskan dalam bidang kerjaya persembahan? Betul. Daripada pendidikan, ada tak tips untuk bidang mereka ni untuk excel, untuk berjaya? Untuk berjaya, tips, performing arts tips lah mungkin. Saya rasa Puan Umi lebih relevan dengan soalan ini. Tapi saya boleh bantu nanti. Okey, okey. Masa saya graduate dulu, Cik Hamzah sibuk menjadi seorang freelancer kan, jadi announcer, berlakon dengan Christian Jit semua kan. Kashfi dah melibatkan diri dengan kostum, fiesta. You tahu tak, bila saya graduate, saya kahwin, lepas tu saya nak jadi pegawai kebudayaan. Bila saya fikir kebudayaan ni, dia berpindah-pindah. Dan suami saya seorang freelancer. Saya kata, siapa nak jaga anak saya? Saya fikir juga family kan, sama juga nanti kamu. Lepas tu saya cakap bahagian pendidikan. Di sekolah, saya tak buat drama, tapi saya menggunakan elemen-elemen drama. Nanti bila you keluar, you boleh terlibat dengan drama secara terus, ataupun you boleh gunakan elemen-elemen drama itu bila you mengajar. Bila you mengajar, you guna voice projection, you menggunakan eye contact, you menggunakan articulation. Yes, selalunya kalau dalam kelas, insya-Allah kalau setakat dewan tu ada 200 orang, mikrofon rosak pun saya tak risau. Kadang-kadang saya letak mikrofon tepi sebab saya akan merayau saya suara kuat, saya akan pergi keliling 200 pelajar. Selalunya di dewan-dewan besar ada paper mass lecture kan, saya tak pakai mic, saya akan pergi seorang-seorang. Itulah teknik cikgu kan, dia punya pedagogi, dia mendekati student, two ways communication. Saya pergi dekat kat dia, saya tanya dia betul-betul, lepas tu saya voice projection, lepas tu I contact you. Dan di sekolah saya jadi debaters. Saya adalah seorang guru yang masuk persatuan debate dan saya mengajar debate. Saya mengajar debate bukan
bukan saya debaters, a good debaters. Tadi dalam gambar saya saya menang Zon Selatan Johan saya debate masa tu, saya masuk UMNO punya. Dia cakap masuklah Umi. Ada orang panggil saya persatuan daripada UMNO Kuala Kubu Baru, dia panggil Umi, tolong Umi boleh cakap. Cakap itu adalah the elements of theatrical. Saya boleh cakap, saya masuk, saya debate, saya hafal, bukan hafal saya ada 15 tajuk yang macam-macam lah, macam mana nak menang PRU, macam mana nak kontrol orang, semua saya ingat. Saya rasa itu kita punya kognitif sangat bagus. Kemudian kita deliver dengan gunakan psikomotor. Saya rasa cikgu-cikgu terror tu menggunakan psikomotor. Saya masuk debate tersebut, saya takut sebab orang yang masuk tu semuanya orang-orang yang ada terlibat dengan politik. Saya tak pun. Saya dipanggil sebab saya pandai cakap. Dia cakap, okey, saya masuk, saya menang Zon Selatan. Saya pergi peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan saya kalah sebab saya tahu teknik saya tak betul. Jadi seorang guru, dia kena tahu teknik yang betul. Jadi kalau you nak belajar, you nak boleh pergi jauh dalam bidang persembahan secara tidak langsung. Bukan secara langsung. Secara langsung, you boleh terlibat dengan teater sepenuhnya. Tapi secara tak langsung, you boleh jadi cikgu debates. You boleh kontrol grup drama di sekolah. You boleh jadi pelakon. You boleh kecindan. Kecindan di dalam kelas sebagai seorang guru. Kecindan maksudnya ialah you seorang guru yang holistik. You boleh buat kelakar, you boleh serius, you boleh menjadi seorang guru yang tragedi dan anak murid akan ingat. Betul, anak murid akan ingat. Okay. Saya rasa betul tu Pak Umi. Orang akan ingat because bila dia mendidik dengan ada karakter begitu, cikgu tu akan jadi unik. Dan cikgu tu akan diingati. Saya rasa betul. Okay. Mungkin Cik Hamzah akan tambah lah Okay. Hamzah, tambah ke? Okay. Yes, kalau you nak berkecimpung dalam dunia drama lah, teater lah. Kerana apa, saya berkecimpung dalam dunia teater ni sebab cikgu saya juga. Sebab dia ada persatuan teater di sekolah. Dan dia sendiri bukan saja sebagai guru tetapi dia juga ada ilmu teater itu sendiri. Maknanya dia rupanya saya kaji-kaji, dia pun daripada USM mengambil mata pelajaran drama teater sebagai dia punya elektif. Jadi kepada guru-guru ataupun kepada pendidik-pendidik memang boleh, you boleh berkecimpung dalam dunia seni persembahan ini. Tapi kalau nak mengukuhkan lagi, saya rasa banyak dah kursus-kursus seni lakon, kursus-kursus teater yang dianjurkan oleh CKKN, oleh badan-badan tertentu dan masuk dan tambah lagi ilmu itu kerana dia memang sangat-sangat berguna kepada dunia pendidikan. Saya tambah sikit. Saya dari student performing art, masa saya decide untuk major in costume because saya dah memang minat kostum. Jadi saya tahu secara bila kita di fakulti kita tak belajar orang kata terlalu dalam macam mana the making of kostum tu, maknanya level mencipta tu tak terlalu tinggi. Tapi saya memilih untuk bekerja dengan designer yang mencipta kostum itu satu pengalaman. Dalam masa yang sama, saya sendiri ambil inisiatif saya sendiri untuk ambil course fashion di luar, di mana untuk memantapkan lagi situasi. Pada masa saya ambil course itu, saya rasa saya boleh bagi contoh pada rakan kita tadi. Apabila saya buat macam ini, saya puzzle mana jalan saya. Saya ada ilmu performing art tadi. Dan saya juga ada ilmu fashion itu sendiri. Jadi apabila saya dalam industri, saya baru realize that fashion tu memang saya guna. Tetapi memantapkan saya punya personality sebagai fashion designer itu adalah performing art ilmu itu tadi. Kalau tidak, saya akan jadi designer yang sama. Designer yang dilahirkan seperti yang anda lihat, mereka akan mempunyai rasa yang seperti grup mereka. Tetapi saya berjaya keluar dari kelompok itu kerana ilmu performing art itu. Jadi, jangan takut untuk menimba ilmu apa yang nak ditambah kerana anda tahu diri anda apa yang anda mahukan. Wow, banyak sangat input. Harap-harap anda semua catat. Kalau tak catat, kita ada video ni. Video ni kita akan kongsikan kepada seramai mungkin. Okey, untuk saya ada dua je. Untuk rakan kita yang tanya tadi, ada dua benda ni, dua perkara yang saya selalu implement. Dan saya selalu share dengan student-student saya. Dua prinsip yang kita kena buat, anda mungkin boleh buat. Yang pertama, bila kita nak perform, kita nak buat apa-apa, kita gunakan dua prinsip ni. Pertama, communication. Yang kedua, express. Kalau dua ni tak ada, habis. So awak tak boleh nak perform, awak tak boleh nak apa. So dia jadi macam kurang lengkap.
Communicate maknanya bila apa yang anda sampaikan orang kena faham lah. Bukan kita faham seorang, syok sendiri. Yang kedua, kena express lah. Kalau kita lihat, anda lihat di atas ini, diorang ni semua express. Kan? Sebab apa? Itulah elemen yang diorang ada. Dan sampai tak cukup masa. Ini pun kontrol ni. Kalau nak ikutkan memang expressible. So jadi dua prinsip tu awak boleh masukkan dalam anda punya aktiviti, kalau nak buat program ke, nak buat lakonan ke, puisi ke apa ke semua kan, dalam apa nama pengajian pendidikan kan tadi kan. So express, communicate, express, sebut jelas-jelas semua. Tapi betul belajarlah macam mana nak communicate tu, belajarlah macam mana nak express tu. Okey, adakah masa kita dah sampai? Ya, saya rasa dah ada queue untuk berhenti di sini, yang mana kita sebenarnya masih tak puas lagi kan untuk ceritakan macam-macam isu yang berkaitan dengan ada kerja ke tidak ni. Dan saya harap semua telah mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Umi Kalsum, Kashfi Zulkifli dan juga Encik Hamzah Tahir dan juga para hadirin. Terima kasih kepada Dr. Nozizi Zulkifli dan juga manager yang dah upgrade jadi manager ni, nama ni siapa dia lupa. Encik Azraf, Encik Azraf, terima kasih Encik Azraf, dan juga penonton-penonton daripada pelbagai bidang di belakang sana. Ada education, ada engineering dan sebagainya, dan juga penonton yang ada di rumah. Okey, terima kasih banyak. Itu saja dan saya serahkan kembali kepada MC kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator TS Muhammad Hafiz Askia dan juga para panel. Kita ada Puan Umi Kalsum Ahmad, kita ada Encik Kashfi Zulkifli dan juga Encik Hamzah Tahir. Baiklah. Itu dia barisan panel yang cukup hebat. Diharapkan semoga perkongsian daripada para panel ini dapat menambahkan pengetahuan dan memberi pencerahan khususnya kepada para pelajar seni persembahan. Sekaligus menjawab persoalan ke manakah arah tuju pelajar seni persembahan bila telah bergelar graduan selepas ini. Baiklah, majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian cenderahati ikhlas daripada bahagian hal ehwal pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Dengan itu, dijemput TS Muhammad Hafiz Askia diiringi Pak Rozita Mat Razi untuk menyampaikan cenderahati kepada para panel. Dipersilakan. Dijemput Puan Umi Kalsum Ahmad, Pensyarah Kanan Kolej Pengajian Seni Kreatif untuk menerima cenderahati. Seterusnya, Encik Kashfi Zulkifli, Pereka Fashion untuk menerima cenderahati. Yang terakhir sekali, Encik Hamzah Muhammad Tahir, Koordinator Bidang Teater dan Tari Kolej Pengajian Seni Kreatif. Terima kasih TS Muhammad Hafiz Askia di atas pemberian cenderahati sebentar tadi. Diminta para tetamu terhormat untuk turun ke atas ke hadapan pentas sebab selepas ini kita akan menyaksikan persembahan daripada para pelajar seni persembahan. Kita ada monolog dan juga kita ada tarian medley. Dipersilakan. Penatlah. Penat. Apa yang seninya? Nyaring lagi di telingaku. Orang-orang mengatakan yang seni ni tak ada masa depan. Seni ni tak ada peluang pekerjaan. Bergetar hatiku kekecewaan. Aku tak ada badan nak dihidangkan dalam masyarakat. Aku tak ada muka nak ditonjolkan dalam keluarga. Memang salahku yang tak belajar bersungguh-sungguh dalam peperiksaan. Sehingga kan aku dicampak dalam bidang seni. Apa yang seninya?
Hai. Baru aku sedar. Baru celik aku dari tidur yang khilaf. Hai. Sekarang ni, aku tak memandang seni persembahan dengan mata kasarku. Sekarang ni, baru aku sedar. Banyaknya peluang. Banyaknya ruang. Pusat seni, pengajian seni dan pusat kebudayaan telah mencelikkan aku, mencelikkan hati aku. Begitu banyak realiti kejayaan yang disaksikan. Begitu banyak seni yang telah berjaya membanggakan negara, bangsa dan agama. Pusat pengajian seni persembahan dan pusat kebudayaan telah menyedarkan aku pentingnya seni. Hai, aku suka dengan kata-kata ni. Lihatlah lalang-lalang yang memanjang. Ditiup angin, ia bergoyang. Dipangkas, ia tumbang. Tapi, bakal tumbuh dan akan bercambah lagi. Dari mana si lalang ini datang? Dari mana gerangan kekuatannya lalang ini? Pengalaman mengajarkan kekuatan lalang ini dari akarnya. Sudut positif yang aku pandang, kitalah akarnya. Akar yang menguatkan seni, yang mempertahankan seni. Kitalah akar yang akan terus memegang teguh seni agar seni tidak ditelan dek zaman. Pusat pengajian seni persembahan dan pusat kebudayaan telah membangunkan aku, menyedarkan aku berharganya seni. Terima kasih. Terima kasih. Party on lockdown. 모두가